Hai, semoga semua yang sedang menonton video ini sihat dan ceria selalu. Kali ini LG kongsikan cara LG memperbanyakkan keladi Summer Pink. Jom tengok video sehingga habis ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kembali di channel 5522 Lovely Garden. Okey, channel yang memaparkan aktiviti berkebun, berkongsi cerita tentang pokok, landscape, tips, baja, penjagaan pokok, memetik hasil dan apa sahaja yang berkaitan dengan kebun mini 5522 Lovely Garden. Seperti yang LG beritahu di awal video tadi, kali ini kita nak kongsikan cara LG memperbanyakkan keladi Summer Pink dalam pasu putih ni. Keladi Summer Pink ni dah berusia lebih kurang 1 tahun. Dia dah beranak pinak dekat dalam ni. Terdapat beberapa pokok dah dalam satu pasu. Asalnya dari satu pokok sahaja. Summer Pink ni keladi jenis Holland ya, yang keladi besar. Kalau tengok kat sini banyak sangat anak dia, jadi kita akan tunjukkan cara LG pindahkan ya, biarkan anak pokok keladi Summer Pink. Tengok keladi ni cepat merimbun senang dijaga, tak banyak kerana. Lepas tu daun dia lebar-lebar, ada garisan berwarna pink di tengah mula-mula kita keluarkan daripada pasu. Keluarkan keladi, berhati-hati keluarkan keladi daripada pasu dan cuba keluarkan tanah daripada akar pokok tu. Mana yang boleh lah secara perlahan-lahan kita keluarkan. Setakat yang boleh saja Bila dah banyak anak macam ni, kita perlu biarkan dia, maksudnya anak tu kita pisahkan daripada induknya untuk dapatkan anak yang banyak dan keladi akan lebih besar. Bila banyak dalam satu pasu, keladi tak dapat baja yang cukup, jadi dia berimpit dalam satu pasu. Tu yang menyebabkan dia tak boleh gemuk. Jadi bila dah ada anak macam ni, kita perlu pindahkan dia. Tengok ni ubi je pun dah besar di bawah tu. Kita masih cuba lagi keluarkan yang tanah-tanah halus tu tanah-tanah yang boleh terlerai dari akar. Masih ada lagi tanah yang tak terlerai daripada akar, so kita boleh buat rendamkan ke dalam air. Sediakan air dalam baldi, masukkan keladi tu, akar keladi ke dalam air. Lepas tu kita rendamkan supaya akar dia terkeluar secara lembut daripada tanah tu terpisah daripada akar tengok kita rendam, goyang-goyangkan dia di dalam air supaya tanah tu terburai. Dengan cara ni tanah yang melekat pada akar, pada ubi akan jatuh ke dalam air sebab tanah dah semakin lembut kena air tu. Kita goyang-goyang dia dalam air. Dengan cara ni juga, kalau ada semut ke dalam tanah ni, dia akan keluar dan mati. Boleh juga kalau daripada awal dah guna air nak buat macam ni. Dah banyak sangat tanah tadi, kita tukar air lain. Tukar air, lepas tu ulang lagi langkah tadi. Masih ada tanah kan. Macam tadi juga kita goyang-goyangkan keladi dalam air. Sehingga akar
Dia ada tanah lah, senang tak ada tanah yang begitu banyak pada akar. Okey, nampak nampak akar dah putih, kita dah nampak akar. Okey, air pun dah jernih. Okay, nampak keladi, akarnya cantik, ada ubi dah besar. Okey, sekarang ni kita cuba pisahkan keladi ni, anak-anak dia ni daripada induk. Nampak ubi keladi ni besar. Okey, mana boleh tarik, kita boleh tarik perlahan-lahan. Ada ubi yang dia tak bercantum, macam dia tak bercantum sangat, cantum sikit je, kita tarik je dia akan terputus macam ni. Tarik sikit pun dia dah boleh terputus daripada induk. Okey, satu pokok tu kan ada ubi. Kita cuba leraikan yang lain, yang mana boleh. Dua. Okay, yang ni pun dia melekat sikit je pada induk, jadi kita boleh cabut, tarik macam tu je. Hati-hati jangan semasa proses menarik itu jangan terpatah keladi ni di pangkal. Risiko nak patah tu memang senang sebab dia lembut, batang keladi ni lembut. Okey, yang mana tak boleh tu kita akan potong menggunakan pisau. Okey, yang ketiga. Empat. Okey, dan ini rasanya kita perlu potong dengan pisau sebab dia melekat dengan kuat. Okey, jadi tadi dah kena potong dengan pisau. Cik tak tunjukkan sebab susahnya dengan kamera, dengan pegang kamera satu tangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni yang besar tadi yang kita potong. Ini pun keladi yang kita potong dengan pisau. Okey, dan ini induk dia. Ubi induk yang asal. Nampak besar ubi dia. Ubi ni boleh dipotong kalau kita nak banyakkan lagi anak. Tapi LG tak buat biar je ubi ni besar supaya keladi yang keluar pun nanti akan besar. Okay, LG tak potong ubi ni, ubi induk ni kita biar je macam ni. Kalau nak jual untuk banyakkan keladi boleh potong, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Itu nampak ni ada dah tunas dia tu, boleh potong lah kalau nak potong. Tapi LG tak buat lah macam tu. Okay, so kita dapat 7 pokok semua sekali ada 7 pokok keladi sama pink. Tadi daripada 1 pasu, sekarang kita akan tanam, jadikan dia 7 pasu. Okay, macam biasa sediakan tanah yang sesuai untuk keladi. Tak kisahlah, ada yang sebelum ni LG guna campuran tanah yang untuk keladi sama pink yang asal ni, campuran tanah hitam, tanah merah, sekam padi dengan sekam padi mentah, sekam padi bakar. Okey je, sama pink boleh hidup subur dalam campuran tanah berkenaan.
kali ni LG gunakan campuran tanah yang sedia ada, yang dah LG campur ya. Okey, nanti LG akan kongsikan campuran tanah ni di video yang akan datang sebab nak tunjuk gambar. Kali ni tak ada pula gambar tanah tu. Okey, nanti LG akan kongsikan campuran yang kita gunakan ni. Okey. So, kalau keladi kita dah sesuai, sebelum ni rasa sesuai dengan media yang telah kita gunakan, teruskan je guna dengan media tu. Dia kadang-kadang kita guna media A, contohnya media A kita, keladi kita okey. Lepas tu kita nak tukar pula media B. Kan? Sebab tengok orang lain guna media B lebih okey, kita pun nak tukar. Bagi LG, kalau rasa media yang kita guna tu dah okey, tak perlu tukar. Okey? Terus je dengan media yang kita guna tu. Sebab ada keladi yang okey dengan media ini, ada keladi okey dengan yang media tak macam lain kan. So depends ya. Okay, macam yang ni pun LG try and error. Sebelum ni okey je dia, boleh hidup subur kan. Okay, macam biasa kita buat lubang kat tengah, lepas tu masukkan keladi, tekan sikit sebab media ni ringan, jadi keladi ni agak tinggi dan macam nak jatuh kan, so kena tekan sikit. Okay, supaya dia tak tumbang. Okay, jangan dalam sangat ya. Okey, kita buat semua untuk ke 7 keladi tu. Habiskan semua ya. Okey, kita dah siap tanam 6 pokok tadi. Yang ini pokok terakhir yang kita akan tanam. Okey, satu tips ya, bila tanam pokok keladi, anak keladi yang baru dipindahkan ni, nanti lepas tanam kita akan siram. Kita perlu siram semua sekali. Dan selepas tu pastikan keladi ni tak disiram setiap hari. Maksudnya jangan terlebih air ya. Bila terlebih air, possibility ubi keladi akan dia akan lembek Jadi kita siram bila perlu sahaja. Macam mana nak tahu? Kena rasa tanah. Kalau tanah kita basah, jangan siram lagi. Okay, bila tanah tu agak kering, baru siram air. Okay, itu cara dia. Kalau kita lebih air, ubi keladi akan mudah busuk. Bila dia busuk, so keladi ni akan mati. Itu tips untuk pokok yang baru, untuk keladi yang baru tanam ni lah. Okey, lepas ni kita akan pasangkan lidi ataupun pancang supaya pokok keladi ni lebih stabil dan dia tidak patah. Okey. LG tak tunjukkan dalam video ni sebab LG pasang pancang tu pada keesokan harinya. Masa ni dah tak sempat, jadi LG cuma tanam dan siram. Lepas tu kita alihkan ke rak pokok. Okey, sekarang ni LG dah pindahkan keladi ke rak pokok. Okey, yang tu keladi yang paling kecil sekali. Okey, ada 7 pasu semuanya ni. Okey, semoga perkongsian kali ini memberi sedikit manfaat. Hingga bertemu lagi di video yang akan datang. Happy gardening. Assalamualaikum. Bye.